Assalamualaikum gang, bersama aku lagi Zafri dalam channel Webro. Alright, minggu ni tak ada chapter, we are on break. So every time minggu yang tak ada chapter, aku agak pisang sikit sebenarnya nak buat video apa kan. Tak ada idea, tapi minggu ni aku ada idea, aku ada like dua benda yang aku nak cakap. Okay, dua video yang aku nak cakap, dan kedua-duanya berkaitan dengan apa yang terjadi dekat the latest chapter 1064. Okay, first is of course Law versus Blackbeard, benda yang sangat-sangat hype yang berlaku dalam chapter tu. Aku bukan nak borak pasal pertarungan dua orang ni sebab aku rasa literally everyone has talk about it, and aku sendiri dah cakap few times dalam live, dalam collab semua kan. Tapi ada satu interesting question yang orang tanya dekat aku, which is bila kau dah nampak apa yang Law buat dekat chapter lepas, okay, 1063, 64, adakah kau letak Law stronger than Zoro? Okay, itu soalan yang sangat-sangat menarik. Okay, aku suka soalan-soalan panas, soalan-soalan kontroversi kan. So like the video gonna be about Law versus Zoro, siapa yang lagi kuat. Kalau orang yang pernah tengok video tier list aku, tahulah aku sebelum ni letak siapa lagi kuat kan. Okay, adakah dia akan berubah benda tu kan. Tapi aku rasa aku nak hold dulu video tu sebab aku nak bagi pertarungan Law dengan Blackbeard ni habis dulu. Okay, bila kita dah tahu apa ending dia, okay, siapa yang menang, kalah, kalau kalah pun kalah macam mana, barulah aku judge betul-betul siapa yang lagi kuat, Zoro ke Law. Okay, enough about that. I'm going to talk about one interesting information ataupun satu cliffhanger terbaru, okay, dekat chapter yang latest. Okay, dekat hujung chapter 1064 kita nampak yang Pang Owan ataupun Shaka, dia tengah contact someone. Okay, dia tengah berbual dengan someone, dan dia beritahu someone ni yang dia kata, aku rasa aku dah tak lama dah nak hidup, aku rasa ajal aku dah nak sampai. Dan rupa-rupanya orang yang tengah mendengar conversation tu, someone from the other side, actually adalah Monkey D. Doragon. Dan Shaka beritahu ada benda penting yang aku nak kau tahu, Dragon. Ataupun dalam official translation, I wanted you to hear me out, Dragon. Okay, so inilah persoalannya. Apa yang Dr. Vegapunk nak bagi tahu dekat Dragon? Aku ada dua teori sebenarnya dalam video kali ni. Aku nak bagi tahu yang mana dua-duanya adalah perkara yang agak berbeza, dan aku akan bincang satu persatu lah. Alright, so bila Wano habis, kita dah dalam final saga punya chapters ataupun arc. Ada orang panggil 8-head arc, ada orang panggil tak tahu lagi kan. So aku rasa hint pasal apa yang Vegapunk nak bagi tahu Dragon ni, Oda dah tulis, Oda dah bagi tahu dekat kita sebelum ni. Okay, kalau korang perasan daripada chapter 1058 sampailah chapter sekarang, ada dua benda yang Oda betul-betul highlight untuk kita. Okay, yang pertama adalah pasal Bartolomeo Kuma. Okey, dekat chapter 1058 di penghujung chapter kita nampak yang Kuma telah pun bebas daripada Marijoa, dan Kuma dah pun kembali dekat markas Revolutionary Army, yang mana kita nampak perbualan sikit antara Dragon dengan Kuma. Dragon kata, Kuma, tell me everything. Okey, bagi tahu aku segala-galanya. And then Kuma jawab macam, I'm in your command, master. Masih lagi dalam mode hamba dia tu lah kan. Okay, and then fast forward dekat Egghead punya island, kita nampak Police Kuma. And then kita nampak flashback Bonnie teringatkan ayah dia. Okay, and then dalam chapter ni pun masih ada lagi pasal Kuma, yang mana Jinbei tanya Bonnie, kenapa Kuma macam ni, kenapa Kuma macam tu. And then Bonnie jawab, Kuma bukan apa yang korang sangka. And then aku lupa, kita dapat Seraphim. Okay, yang mana Seraphim ni adalah pasifista baru yang menyerupai muka Shichibukai, dan salah seorangnya adalah Kuma, yang mana si P0 dah bawa Seraphim Kuma ni menghala ke Egghead. So every single thing is about Kuma. Jadi aku rasa apa yang Vegapunk nak bagi tahu Dragon juga berkaitan dengan Kuma. Okay, dalam chapter ni ada few things yang sebenarnya kita dah tahu pun pasal Kuma, tapi Oda remind balik dekat kita, dan juga ada persoalan yang kita belum tahu. Okay, first pasal Kuma adalah someone yang memang Revolutionary Army, bahkan sebelum jadi Shichibukai lagi, waktu dia jadi King for Sorbet Kingdom pun dia dah ada tie dengan Revolutionary Army.
Dan juga dia digelar tyrant kerana dia commit few crimes. Dan Jinbei tanya Bonnie, crime apa yang Kumar lakukan sampai kena hukum sebegitu sekali? And then Bonnie cakap, no, okay, Kumar tak buat apa-apa, Kumar tak bersalah. Bagi basically benda-benda ni kita dah tahu and Oda confirmkan lah dekat kita kan. Cuma Bonnie sendiri tertanya kenapa Kumar sanggup korbankan diri dia, sanggup lakukan eksperimen yang dijalankan oleh Dr. Vegapunk. Untuk apa? Apa motif dia? Adakah sebab kerana dia benci world government? Adakah sebab kerana dia nak selamatkan Bonnie ataupun nak selamatkan diri dia? Okey, benda tu masih menjadi persoalan dan aku rasa benda ni ada ties dengan apa yang Vegapunk nak cakap dekat Dragon. Kita kena ingat yang Kumar is not just a member of revolutionary. For me, he is a very important member untuk RA, untuk Dragon. Sebab apa? Buktinya adalah Ivankov waktu dekat Impel Down dan juga Marineford, kita nampak yang Ivankov tak tahu pun yang Luffy adalah anak kepada Dragon. Okay? In fact, Ivankov cakap, I don't know Dragon had a son. Tapi sebelum tu lagi dekat Thriller Bark, sewaktu Kumar cuba untuk mengambil nyawa Luffy, Zoro pertahankan, kita ada moment nothing happen semua tu. Dekat hujung tu Kumar cakap, Dragon, anak kau ni boleh tahan. Maknanya Kumar tahu Dragon ada anak dan Kumar tahu yang Dragon adalah bapa Luffy, menunjukkan yang Dragon dengan Kumar memang rapat. Dan aku percaya Dr. Vegapunk pun also very close to these two. Okay, one of the reasons kenapa aku pernah cakap yang aku tak minat kalau Dr. Vegapunk ni revolutionary army, sebab bagi aku apa yang dia buat dekat Kumar terlalu kejam, terlalu jahat. Melainkan ada sebab, ada reason kenapa dia buat macam tu. Dan dekat sini aku nak predict lah apa reason dia. Kita tahu Kumar sebelum dia jadi robot, sebelum dia jadi bahan eksperimen, dia pertahankan Thousand Sunny waktu 2 tahun time skip. Dan Dr. Vegapunk dengar cakap Kumar, okay, dia ikut, okay, Kumar nak protect Sunny, okay, meaning that he accept Kumar dan he accept the reason, which is to protect Luffy and the gang kan. Now let's talk about the major plan of Kumar, Vegapunk dan juga Dragon. Okay, aku rasa apa yang Dr. Vegapunk nak bagi tahu dekat Dragon, okay, pasal Kumar ni, Kumar decide untuk jadi bahan uji kaji untuk Vegapunk, Dr. Vegapunk. Okay, kita tahu Kumar bencikan world government. Mungkin dia nak world government ni jatuh, dan one of the ways to do that is by revolutionary army kalahkan world government. Tapi Revo tak cukup numbers, tak cukup manpower untuk kalahkan world government. So macam mana? Aku rasa Kumar dengan Dr. Vegapunk plan yang mana diorang akan attack dari bahagian dalam. Okay, how? Kita nampak dekat Marineford ada banyak gila klon Kumar. Bahkan Seraphim pun ada Seraphim Kumar, and Pacifista semua klon Kumar. Polis dekat Egghead pun Kumar. Aku percaya disebabkan Dr. Vegapunk yang create benda ni, dia sebenarnya tahu cara untuk control all these Kumar's clones, all these Pacifista. So Dr. Vegapunk nak bagi tahu Dragon cara untuk control Kumar yang clone ni lah. Dan that's the biggest way on how to attack world government daripada inside. Korang imagine, world government ada beratus Pacifista Kumar, yang mana setiap Pacifista tu kuat. Okay, cuba imagine kalau setiap Pacifista tu berpaling tadah. Okay, dia orang sendiri yang attack world government, it will be chaos. Dan maybe that's how final war start, ataupun final war nanti baru Dragon aktifkan benda tu. Okay, ni sebenarnya macam apa yang terjadi dekat Wano. Dekat Wano kita nampak Otama menggunakan Kibi Dango untuk menukarkan Beast Pirate kepada Side Alliance. So I think that's how, macam mana Dragon nak tukar Pacifista semua ni kepada side diorang. Dan Dr. Vegapunk tahu cara untuk kontrol. Okay, disebabkan Dr. Vegapunk rasa dia dah nak mati, aku rasa dia nak bagi tahu Dragon on how to control it, on how to use it for the final war nanti. Okay, ini teori pasal plan ya, 3 ekor ni, Dragon, Kumar dan Dr. Vegapunk, untuk menghancurkan world government melalui attack from the inside. Okay, which is Kumar punya clones. Okay, itu baru teori pertama.
Okay, pasal apa yang Dr. Vegapunk nak beritahu Dragon. Ini teori kedua, which is something yang agak different dengan apa yang aku cakap tadi. Satu lagi benda yang Oda highlight selain daripada Kuma dalam the last few chapters is regarding Lulusia Kingdom. Okay, dalam chapter 1060, kalau tak silap aku, kita dapat satu panel yang sangat-sangat menggerunkan. Okay, sangat-sangat dahsyat, which is panel yang mana Im Sama menggunakan satu kuasa untuk menghancurkan Lulusia Kingdom. Dan benda ni diingatkan lagi sekali sewaktu CP0, okay, Lucy, Kaku, Sushi nak datang ke Egghead. Lucy ada tanya, kenapa kita kena serang Vegapunk? Okay, adakah benda ni berkaitan dengan peristiwa Lulusia Kingdom? First of all, Vegapunk beritahu Dragon yang dia dah nak mati, nyawa dia dah tak panjang. Aku rasa Vegapunk tahu yang CP0 dah datang nak serang dia, okay, nak bunuh dia kan. Itu memang plan CP0 kan, nak hancurkan ke-6 Dr. Vegapunk. And I believe that Dr. Vegapunk knows about that. So that's why dia kena bagi tahu Dragon sebelum dia mati. Dalam chapter yang sama, sewaktu Bonnie tukar few Straw Hats jadi bentuk yang lain, ada yang lagi tua, ada yang lagi muda, ada something interesting dekat panel Luffy. Kita nampak Luffy jadi lagi tua, tapi tua dia tu barai, okay, umur 70 kan. Padahal tu umur Rayleigh, umur Garp steady je kan, tapi kita tengok Luffy kat umur 70 dah barai. Okay, dan Oda ada tulis something interesting, a glimpse at possible future, ataupun dalam official translation, a different future yang lain. Kalau korang tak baca SBS, korang mungkin tak dapat tangkap benda ni. Dekat SBS, Oda dah pernah lukis pasal Straw Hats bila diorang tua nanti, dan Oda selalu lukis dua possible future. Zoro ada, Luffy ada, okay, even Ace pun ada. Untuk Luffy, Oda buat kalau dia jadi Pirate King, body dia, muka dia akan elok, akan steady macam Rayleigh, macam Garp. Tapi kalau dia gagal jadi Pirate King, Oda lukis muka je memang nampak tak bermaya, memang nampak lemah, sama sebiji macam apa yang kita nampak dekat chapter kali ni. Adakah Oda nak bagi tahu kita kalau Vegapunk kena bunuh, mati, Luffy akan dapat future yang macam tu, future yang buruk macam tu? Okey, satu lagi hint yang Oda dah bagi kat kita is, Oda dapat soalan sama pasal Franky kan. Cuba lukis future Franky kan, dan ada dua juga yang mana kita nampak yang normal, okey, Franky jadi pakcik tua yang cool gila, yang innovator, yang jenis-jenis innovator semua tu kan. And satu lagi distinct future yang berbeza untuk Franky first umur 40 jadi macam cyborg yang nak hancurkan dunia, and umur 60 Franky jadi battleship, okey, jadi kapal. Dan cuba korang ingat dekat post Wano, wanted poster untuk Franky, gambar apa? Bukan gambar Franky, tapi gambar kapal. So Oda tengah bagi hint dekat kita yang mungkin ini adalah future yang akan datang untuk Straw Hats kalau something is not changed. Dan aku percaya something itu berkaitan dengan nyawa Vegapunk itu sendiri. Kalau nyawa Dr. Vegapunk melayang, world government akan berkuasa, Im Sama akan berkuasa, dan Luffy mungkin tak dapat jadi Pirate King. Okay, so it is very important to make sure that Vegapunk stays alive. Jap, kenapa Vegapunk mati lepas tu Im Sama boleh menang, Straw Hat boleh kalah pula? Okay, this is the theory. Aku rasa yang menghancurkan Lulusia Kingdom bukanlah ancient weapon, bukanlah kuasa Devil Fruit Im Sama, tapi dia adalah kuasa yang direka oleh Dr. Vegapunk. That's why Dr. Vegapunk telah dianggap sebagai satu threat yang sangat besar, satu ancaman yang sangat besar dekat world government. Sebab tu Lucy mention waktu diorang nak pergi tangkap Vegapunk tu, Lucy kata, ini berkaitan dengan Lulusia Kingdom ke? Kenapa Vegapunk nak berkaitan dengan Lulusia Kingdom? Pastilah dia juga adalah dalang yang menyebabkan Lulusia Kingdom macam tu. So Vegapunk wanted to stop that. Okay, kalau Vegapunk mati, weapon tu memang totally jatuh ke tangan world government. Okay, aku tak tahu weapon tu apa. Aku tak tahu, mungkin ancient weapon yang direka oleh Vegapunk. Okay, ancient weapon baru ke, ataupun weapon lain. Tapi aku percaya Vegapunk juga memainkan peranan penting sewaktu Lulusia Kingdom hancur. Kita tahu yang asalnya Vegapunk nakkan world
full of peace. Okay, it's very peaceful world, full of innovations. Dunia yang aman dengan teknologi yang advance. Dan kita nampak apa yang berlaku sekarang ni adalah opposite dengan apa yang dia dreamkan, apa yang dia inginkan. Sebab ada kehancuran ni, sebab ciptaan dia dah buat ni, buat tu. Dalam arc ni juga kita nampak yang Vegapunk is very interested with Straw Hats. Dan dia tahu Straw Hats lah yang Kuma tolong waktu dulu, 2 tahun dulu kan. Dan aku percaya yang Dr. Vegapunk mengharapkan Straw Hats untuk lindungi dia, untuk selamatkan dia daripada kena bunuh. Dan kalau Straw Hat berjaya selamatkan Vegapunk, dia takkan mati dan future yang buruk tu takkan terjadi. Kita kena ingat apa yang Beji pernah bagi tahu dekat Whole Cake Island dulu, yang mana everyone has rights to change their future. Future boleh berubah. Sekarang ni memang nampak macam ke arah yang buruk, a glimpse at a different future. But kalau Vegapunk diselamatkan, aku rasa future akan berubah dan Im Sama and world government akan dijatuhkan. Alright gang, aku rasa itu saja discussion aku untuk dua teori kali ni. Dua teori yang berbeza tapi pasal situasi yang sama. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan butang like dan share, and please subscribe to this channel. Kita dah nak dekat dengan 5,000 subscribers. Okay, sikit je lagi. Kalau belum subscribe tu, please tekan je. Okay, alright, kita jumpa lagi dekat video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.